Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan, diberi kesihatan dan dapat lagi kita meneruskan siri pembelajaran kita, iaitu pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan adab dalam keluarga. Dan dia akan membincangkan berkaitan dengan apa adab kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang tua kita. Okey, kita teruskan perbincangan dengan tajuknya adalah adab. Okey, kita tengok adab dengan orang tua. Apa adab dengan orang tua? Okey, yang pertama memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa, mengucup tangan mereka ketika bersalaman, tidak menengking mereka, bercakap dengan sopan, menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka dan seterusnya memanggil dengan panggilan yang sesuai, minta laluan dengan sopan dan tidak menyampuk percakapan mereka. Seterusnya, menjaga tingkah laku dan menggembirakan mereka. Okey, ini adalah di antara adab-adab kita dengan orang tua. Yang pertama, apabila kita jumpa dengan orang tua tu, berilah salam dan hulurkan tangan untuk bersalaman dengan mereka. Kemudian, bila bersalaman tu, kucup tangan mereka sebagai tanda kehormatan kita kepada orang yang lebih tua. Dalam konteks adab dalam keluarga ni, orang yang lebih tua daripada kita, tengoklah mak ayah kita ke, pakcik makcik kita ke, ataupun atuk nenek kita ke. Okey, kemudian tidak menengking mereka dan bercakap dengan sopan. Cakap dengan bahasa yang paling lembut yang kita boleh buat dan tidak menengking mereka. Kemudian menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Bila diorang bagi nasihat, kita terimalah nasihat tersebut dengan hati yang terbuka. Sesungguhnya biasanya apa yang dinasihatkan oleh orang tua tu ada manfaatnya untuk kita. Kemudian panggil dengan panggilan yang sesuai. Panggil ikut panggilan yang paling sesuai lah dengan mereka. Kalau mak ayah, panggillah mak ayah. Kemudian panggil pakcik dan makcik itu ikut Pak Uda ke, Pak Angah ke. Tak kisah, jangan mai hoi-hoi, lepas tu cakap aku kau dengan orang yang lebih tua. Dah tu dapat tak sopan. Kemudian minta laluan dengan sopan. Tidak menyampuk percakapan mereka. Okey, minta laluan ni biasanya kita orang Melayu penuh dengan adab. So, bila kita minta laluan, cakap depan orang tua, okay, saya nak minta laluan sikit, tumpang lalu, kemudian kita tundukkan sikit kepala. Kalau kita terpaksa lalu tu, masa tu ada orang tua di hadapan kita, minta laluan dengan sopan. Kalau boleh cari jalan lain, carilah jalan lain. Kemudian tidak menyampuk percakapan mereka. Tidak curi-curi dengar. Lepas tu menyampuk percakapan mereka. Dia orang tengah bersembang, kemudian kita pergi tu, kita buat macam kita ni hebat sangatlah. Kecuali perbualan tersebut kita join sekali. Kita dah memang daripada awal orang tu nak bersembang dengan kita. Tapi dalam masa tu pun tak boleh nak menyampuk. Tunggu dulu. Macam mak ayah kita minta pandangan kan. Tunggu dia orang habis dulu bercakap, baru kita bercakap. Bila diberi laluan untuk bercakap, kita bercakap. Jangan main potong je. Orang tua cakap sikit, kita pun potong.
Macam pendapat kita tu lagi hebat lah. Walaupun pendapat tu hebat, tapi kena ada caranya. Okey, kemudian menjaga tingkah laku dan menggembirakan mereka. Kita kena jaga tingkah laku kita sebagai anak contohnya. Jaga tingkah laku kita dengan orang tua dan selalu gembirakan mereka. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada cara mentaati orang tua. Okey, apa cara-cara mentaati orang tua? Okay, yang pertama menjaga mereka ketika sudah tua dan sakit. Selalu menziarahi mereka. Sentiasa menjaga mereka semasa hidup. Sentiasa mendoakan mereka kesejahteraan mereka. Mendoakan keampunan mereka sekiranya telah meninggal dunia. Okey, berbuat baik kepada keluarga, sahabat dan sahabat mereka setelah mereka meninggal dunia. Okey, itu saja. Okey, ini di antara cara-cara macam mana kita nak mentaati orang tua. Okey, antaranya adalah menjaga mereka ketika sudah tua dan sakit. Nah, biasanya kita dengar seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak tapi belum tentu 10 orang anak boleh menjaga seorang ibu. Contoh itu contoh. Tapi biarlah kita di antara anak yang sanggup nak menjaga orang tua kita. Apabila mereka sudah tua ataupun mereka sedang alami kesakitan. Okay? Sebab mak ayah dah banyak menabur memberi berjasa kepada kita, kemudian kita sebagai anak itulah yang boleh kita buat bila mereka sakit, jaga mereka, bila mereka susah bantu mereka. Okey, kemudian selalu menziarahi mereka. Okey, selalu menziarahi mereka. Okey, seterusnya sentiasa menjaga mereka semasa hidup, tanya khabar. Kalau dah kerja nanti kirimlah duit. Mak ayah bukan minta sangat pun duit kita, tapi itulah sebagai cara kita nak membantu. Tak semestinya setiap orang tu akan duduk dengan mak ayah dia sampai ke dia tua. Tapi ada yang keluar pergi merantau cari rezeki. So, nak berhubung dengan mereka sekarang dah senang dah. Boleh video call, boleh call, tanya khabar. Kalau boleh sehari sekali, telefonlah. Okey? Kemudian sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Kemudian mendoakan keampunan mereka sekiranya telah meninggal dunia. Sekiranya mak ayah dah meninggal dunia, selalulah selepas solat boleh doakan kesejahteraan mereka, keampunan, minta Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Okey? Kemudian berbuat baik kepada keluarga dan sahabat mereka setelah mereka meninggal dunia. Okey, mak ayah ni dia orang ada adik-beradik. So, berbuat baiklah dengan ahli keluarga. Okey, tanya khabar, jangan putuskan hubungan. Jangan putuskan hubungan kekeluargaan. Kemudian kita juga kena buat baik kepada kawan-kawan yang baik dengan mak ayah kita. Kawan-kawan mak ayah kita tu kita kena, kalau boleh, kena tanya khabar, kena buat baiklah. Okey. Seterusnya, okey, cara mentaati orang tua. Okey, ini adalah antara cara-cara mentaati orang tua. Okey. Tajuk yang seterusnya ni adalah berkaitan dengan akibat ataupun amalan yang tidak beradab dengan orang tua. Okey, antaranya adalah bercakap dengan kasar, memanggil dengan gelaran yang tidak sopan, berkata kesat, kemudian bermasa muka, melawan cakap orang tua dan menyampuk perbualan mereka. Ini adalah
perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang tidak beradab dengan orang tua. Ha. Okey, seterusnya, okey ni doa untuk kedua ibu bapa. Doa untuk kedua ibu bapa. Okey, Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, kita ulang sekali lagi. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, maksudnya, Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku serta kasihanilah mereka seperti mana mereka memelihara dan mendidikku sewaktu kecil. Okey, ini doa untuk kedua ibu bapa kita. Seterusnya, kita tengok akibat derhaka dengan orang tua. Apa akibat-akibatnya? Okay, yang pertama, hidup tiada keberkatan. Hidup tak berkatlah kalau derhaka kepada orang tua. Kemudian, dimurkai Allah dan Rasul. Allah dan Rasul juga marah kepada mereka yang derhaka kepada orang tua. Seterusnya, sukar mendapat pertolongan ahli keluarga. Bila kita seorang yang berperangai yang tidak elok dalam keluarga, kita nak minta tolong pun, orang tak nak tolong kita. Okay? Ahli keluarga sendiri pun tak nak tolong kita. Kemudian, runtuhlah keharmonian keluarga. Runtuh keharmonian keluarga. Seterusnya, mendapat dosa. Ganjaran dia kalau orang yang derhaka ni adalah dosa. Okey, jiwa resah dan gelisah. Hati kita tak tenang, resah dan gelisah. Sekiranya kita berbuat dengan kita derhaka kepada orang tua. Okay, next, hikmah beradab dengan orang tua. Apa hikmah-hikmah kita beradab, kita buat baik, kita mengikut segala peraturan-peraturan kita di dalam keluarga. Apa hikmahnya? Okey, antaranya ialah diberi ganjaran pahala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala bagi mereka yang beradab dengan orang tua. Kemudian jiwa tenang dan tenteram, hati kita tenang, jiwa kita tenang, nak buat apa pun rasa smooth je. Kita tak ada apa-apa orang kata gangguan. Okay? Jiwa kita akan tenang dan tenteram. Sebab apa? Kita dapat redha daripada orang tua kita. Kemudian hidup bahagia di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Okay. Kemudian persaudaraan bertambah kukuh. Disayangi keluarga dan masyarakat. Okay. Dan disukai oleh Allah dan Rasul. Okay. Ini adalah hikmah beradab dengan orang tua. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan adab dalam keluarga yang merangkumi adab dengan orang tua, cara mentaati orang tua, amalan yang tidak beradab dengan orang tua, kemudian doa untuk kedua ibu bapa, apa akibat derhaka dengan orang tua dan hikmah beradab dengan orang tua. Dan semoga apa yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.